Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam di alam maya untuk teman-teman yang sempat melayari halaman saya hari ini. Apa khabar saudara semua? Jangan lupa like and share ya. Apa khabar saudara Zaman Abdul Rahman? Waalaikumsalam. Saudara Shah Ibrahim, terima kasih hadir sahabat malam ya. Saudara Syukur Jamil, Hafazah Abu Bakar, Rosli Bidi Rubidin. Apa khabar Bi? Rosnah Abdul Rahman, Abu Salim, Syarifuddin Syahari, Rosli Le, Samsul Anwar. Apa khabar? Waalaikumsalam. Munya Rahmat, Saudara Kamarudin Dians, Abu Salim, Pok Cham Baharudin, Samsul Anwar Abdullah, Fu Wei, Pok Atan, oh good Pok Atan ya, Nur Maria, Jakal Makno, Amaluddin Segi, Hafizi Abdul Malik, Mak Razi, Abdul Rahman, Zainal Abidin, Wawi Wah. Ya, saya bila tengok naik like and share tu semangat saya. Saudara Man, double good ya, saudara. Apa pula lagi Man? Man kalau hadir ni macam-macam gambar dikirim kat saya. Nisa Yusof, Emrah Juna, Agustin Tan, how are you? Sherry Hamid, Jabaruddin Jaafar, Openg Temu, dari Sarawak ya Openg, tapi berhati-hati. Sarawak ni menyeramkan keadaan di Sarawak. Baiklah saudara, saya tak sempat menyantuni dan akan saya santun usai pencerahan malam ini. Hari ini saudara, sudah 6 hari kita melaksanakan ibadah puasa dan 7 hari kita melaksanakan solat tarawih. Kita berdoa kepada Allah SWT agar semua memperoleh kesejahteraan, negara kita dilindungi oleh Allah SWT. Saudara Bahrom, Isnis, Raida Jengit, Roslan Mak Yatim, Anwar Noah. Ya. Hari ini tanggal 18 April 2021 terdapat kes COVID-19 walaupun ada penurunan tapi jumlahnya tidak begitu menyenangkan. Itu hari ini kes baru adalah 2,195. Menjadikan jumlah terkumpul sudah 375,054 yang mengundang 8 kematian. Ya, jumlah terkumpul kematian adalah 1,378. Di Sabah walaupun ada penurunan tetapi jumlahnya ada 112. Semalam 163. Labuan meningkat semalam 2 hari 6. Ni di Sarawak ni agak menyeramkan kita sebab walaupun dia turun tapi penurunannya itu begitu ketara, tidak begitu menyenangkan. Kerana semalam 512 dan hari ini 508 orang yang disahkan dijangkiti oleh virus corona. Jadi saya berharap warga Sarawak berhati-hati, berusahalah kita memutuskan jaringan ini. Di Kedah 30, di Pulau Pinang ada cerah sikit. Bagus Mami. Semalam 116, hari ini 84. Begitu juga di Perak. Di Perak semalam 42, hari ini 35. Mikema jangan merayap ya. Duduk rumah. Bulan-bulan puasa ni yuk. Di Selangor semalam 751, hari ini ada turun tetapi masih lagi 431. Saudara Wan Zahawi, terima kasih. Saudara Awi, Saudara Kamal Bahari, terima kasih. Saudara Jamaluddin Omar. Kemudian di wilayah Persekutuan, semalam 252, hari ini 176. Di Putrajaya, turun semalam 4, hari ini 3. Di Negeri Sembilan ni, tiba-tiba naik balik. Di Negeri Sembilan semalam 53, hari ini 89. Trend di Negeri Sembilan juga ada peningkatan ya. 3 hari lepas 34, kemudian dia naik 53, hari ini 89. Di Melaka tak mampu mengekalkan single digit. Semalam 9, hari ini naik balik 5. 15 ya. Di Johor, astagfirullahalazim, tiba-tiba balik naik. Dah elok ada kelegaan 3 hari dia berturun. Daripada 182 dia turun 121. Semalam 100, tiba-tiba hari ini 387 kes di Johor meningkat. Jadi di Pahang turun 15, di Terengganu 16. Tak mampu Pahang untuk mengekalkan sifar virus coronanya. Di Perlis nampak gayanya ada peningkatan lagi lah Pak Nazir lah. Semalam 1, hari ini 3. Dan di Kelantan masih lagi terus meningkat. 3 hari lepas 164, kemudian dia naik 225. Hari ini Kelantan 332 kes. Jadi saudara Cik Mek Molek Kelantan,
Jaga kebersihan diri. Putuskan jaringan. Kalau tiada keperluan, tak perlu keluar rumah. Duduk di rumah. Abang, awang, cik. Jagalah diri kita elok-elok. Ini bulan puasa ni. Dekat nak raya. Janganlah. Saya lihat di Kelantan agak menyeramkan kerana dah naik 332. Dan Persatuan Pengguna Islam Malaysia telah pun meminta kerajaan untuk mengeluarkan prosedur operasi standard SOP-nya yang jelas bagaimana berhubung dengan penerima suntikan vaksin COVID-19 yang terkesan. Jadi Ketua Aktivis PPIM Datuk Nazim Johan berkata, kerajaan terutama Kementerian dan Waris Kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia perlu menerangkan kaedah jelas supaya tuntutan boleh dilakukan penerima vaksin tersebut. Beliau berkata pihaknya menerima banyak aduan daripada penerima vaksin dan waris yang mengalami pelbagai kesan sampingan dan tertanya-tanya bagaimana hendak menangani situasi yang tidak pasti ini. Jadi sepatutnya pihak Kementerian Kesihatan, KKM menyatakan, kerana tak silap saya, Khairi Jamaluddin pernah berkata, kalau ada warga kita yang terkesan oleh suntikan, kesan daripada kesan alahan suntikan vaksin ini, ada ruang untuk membuat tuntutan dan sebagainya. Jadi kerajaan, katanya Nazim, Datuk Nazim, dia kata beliau telah menerima sebanyak 40 aduan. Dan kebanyakan mereka lah dalam kategori yang B40 yang tak mampu menyediakan peguam. Jadi kerana itulah dia mahu agar kerajaan memperjelaskan SOP-nya berkaitan bagaimana penyelesaian yang harus dilakukan. Jadi bagaimanapun PPIM, ini Persatuan Pengguna Islam Malaysia, menyediakan juga beberapa orang barisan peguamnya jika anda mahu buat tuntutan dan sebagainya. Ya, Saudara Hanif The Boss, terima kasih. Share and like. Saya memberi pencerahan ini supaya kita dapat share and like. Cuma hari ini yang saya heran, yang mana pula datangnya varian South Africa ni. Kita telah pun menutup kita punya pintu masuk kepada pendatang-pendatang dari luar negeri. Tiba-tiba Khairi Jamaluddin mengatakan bahawa ada varian South Africa. Sedangkan rentas negeri pun dah tak dibenarkan. Ini kan pula rentas negara. Dan kalau mereka yang datang dari luar negeri, selalunya mereka dikuarantin selama 14 hari. Jadi bagaimana ni keadaannya? Kerana Coordinating Minister for National COVID-19, Khairi Jamaluddin mengatakan bahawa pihaknya begitu concern, begitu prihatin terhadap perkembangan COVID-19 South African B.1.351 variants. Jadi ini satu jangkitan baru ni. Kalau ini merebak negara kita ni, astaghfirullahalazim. Berdoalah kita, ya, kita minta supaya pihak kementerian berhati-hati. Cuma tadi saya dengarlah juga perutusan Perdana Menteri. Yang mau Perdana Menteri dia buat perutusan di TV3. Dalam waktu saya menyusuri semua program malam ni, saya dengar-dengar dia buat perutusan. Cuma perutusan yang disampaikan oleh Perdana Menteri dalam bahasa Inggeris. Saya pun tertanya-tanya, apakah Makcik Kiah, Makcik Limah, Pak Saleh faham? Kalau kita bercakap, orang kata kita mengkritik Perdana Menteri. Tapi nampak gayanya Perdana Menteri pun tak peka. Negara kita ni, bahasa rasmi kita lah bahasa Malaysia. Perdana Menteri Singapura pun bercakap dalam bahasa Melayu. Jadi kenapa Perdana Menteri bercakap dalam bahasa Inggeris? Nak nampaikan, nak bagi pada tahu siapa? Nak bagi tahu pada masyarakat antarabangsa? Tak tahulah saya keadaan negara kita ni. Bagaimanapun saudara, itulah laporan saya tentang COVID-19. Ya. Kita santuni sedikit nasihat emas daripada Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, dia kata doa di saat tahajud adalah umpama panah yang tepat mengenai sasaran. Jadi kalau kita semasa kita buat tahajud tu, itu merupakan doa yang terbaik dan tepat mengenai sasaran. Kemudian katanya lagi, ilmu itu bukan yang dihafal. Ilmu yang kita miliki bukan yang dihafal. Tetapi adalah ilmu itu yang memberi rahmat, yang memberi manfaat kepada rakyat. Sesiapa yang menyiasatimu secara sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar menasihatimu. Siapa yang menasihatimu di khairat ramai, dia sebenarnya menghinamu. Ini kalau kita nak bagi nasihat pada orang pun, kita kena ingatlah, ya, jangan kalau kita buat secara terbuka tu, itu bukan ikhlas. Dia bisik-bisik. Sebab saya ada kawan saya dulu seorang, sekarang dia dah Timbalan Menteri. Dia pun kita panggil dia Raja Bisik. Dia suka berbisik-bisik. Mungkin agaknya dia mengamalkan saranan Imam Syafi'i. Jadi kita berbisik-bisik memberi ilmu.
Itu adalah pencerahan malam ini tentang nasihat Imam Syafi'i, tazkirah pendek sebelum saya meneruskan pencerahan malam ini. Jangan lupa saudara, e-commerce. Tadi saudara Azhar dia tengah pening kepala. Apa hal lah bising kokek-kokek tu. Nak buat ini rendang tok lah tu. Tu belum. Azhar dia pening kepala sebab dia kata ada order nakkan hari ini. Sedangkan saya bercakap berkali-kali kalau saudara memesan untuk rendang tok mesti sekurang-kurangnya 2 hari. Sebab produk itu dibuat secara waktu dibuat. Ada order baru buat. Dia tak boleh simpan lama-lama. Maklumlah makanan ini kalau lebih baik waktu dibuat dalam keadaan segera. Masak waktu itu. Jadi kalau saudara inginkan rendang tok dan bahulu berdal, produk ibu kepada Azhar, hubungilah beliau 011-330-41241. Dan saudara boleh mewawarkan produk saudara. You are almost welcome, brother. Begitu juga, saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk mewawarkan produk Siti Farehah ialah rendang tok. Rendang tok, Allah saya ni tersasut. Ini dendeng manis Siti Farehah. Jadi hubungi Siti Farehah 017-711-4300. 017-711-4300. Ini Azhar dia bagi saya. Datuk, Pak, dia kata jangan lupa pesan ni buku ni. Hubungi Azhar untuk mendapatkan buku. Tak banyak lagi tinggal dah. Ini buku catatan diary dari penjara, iaitu tentang kehidupan almarhum Datuk Harun Idris. Selama 6 tahun beliau dalam penjara, beliau menulis setiap hari catatannya. Dan saya hanya menyalin semula apa yang dicatatkan oleh beliau. Jadi berhubunglah dengan Azhar 011-330-41241. Juga jangan lupa kalau nak buah-buahan segar, hubungi Syauqi 012-357-5703. Bolehlah dapatkan buah-buahan, harganya di bawah pasaran, tak mahal. Begitu juga ada buah-buahan, buah kurma, daripada ajwa, safawi, mariami, medjool, buah tin, aprikot kering serta kismis. Kuih-kuih ni banyak kuih-kuih tapi nak sebut tak tahu satu persatu. Jadi saya tadi pergi ke pasar Ramadan. Ini nona manis, Azhar tunjuk nona manis. Ini terdapat di pasar Ramadan Kota Damansara. Seksyen 6 katanya. Kalau bagilah tahu wargalah pasar Ramadan Seksyen 6 itu meriah katanya. Berbeza dengan pasar Ramadan di Shah Alam. Saya pergi tadi, ya Allah, dekat 1 kilometer nak berbaris. Macam mana SOP apa yang dia buat, saya pun tak faham. Akhirnya saya ambil keputusan, tak payahlah, kita baliklah. Terima kasih saudara Syali Ahmad. Begitu juga saudara dengan produk kelapa sejati. Produk kelapa sejati penghasilan saudara Roslan Ishak. Saudara boleh berhubung dengan Roslan Ishak 019-691-4248. 691-4248. Iaitu hasilnya lah kerisik, cuka kelapa yang boleh membantu mengurangkan risiko darah tinggi dan stroke. Juga meningkatkan kelembapan kulit dan mengurangkan risiko penyakit eksema. Saudara boleh layari Facebooknya itu Kelapa Sejati. Instagram Kelapa Sejati. Saudara Roslan Ishak 019-691-4248. Tadi anak anda saya Azhar dia makan krul, durian Belanda. Dia beli di pasar Ramadan Seksyen 6 tadi. Ini pun sedap juga. Itu durian Belanda. Jadi kata apa salahnya kita wawarkan produk teman-teman kita nak meniaga bulan puasa ni. Jadi kalau saudara yang tinggal di sekitar Kota Damansara, dapatkan. Sedap buah ni airnya. Juga jangan lupa saudara, iaitu hari ini dah habis dah promosi saudara Zul. Jamu Kemaman. Saudara Zul 019-917-0449. 019-917-0449. Banyak produknya. Jadi saya cuma hari ini saya nak beri pencerahan sedikit iaitu tentang tonik mayang seri lebat. Tonik mayang seri lebat ni sebab lama saya tak sebut ni. Iaitu minyak rambut ekstrak daripada buah keras untuk menghitamkan rambut, mengatasi masalah uban. Tapi macam saya tak boleh lah ya, dah beruban habis. Melebatkan, melembutkan dan meluruskan rambut. Ini untuk anak-anak gadis, nak raya ni. Dan turut memberi nutrisi dan menguatkan akar rambut. Ia merawat masalah rambut kering, yang rosak, yang bercabang ataupun berkelumur. Turut menyuburkan rambut, mengandungi aromaterapi untuk menghilangkan stres dan sesuai untuk si keluarga.
Jadi ekstrak dalaman apa ini tonik mayang seri lebat ini adalah ramuannya adalah buah keras, santan, daun inai dan amla. Itu e-commerce. Ada banyak produk, saya akan banyak. Jangan risau, saudara. Saya memberi pencerahan pada teman-teman yang berniaga, itulah yang dapat saya bantu. Apa lagi saya boleh bantu, melainkan untuk mewawarkan pada saudara produk-produk yang ada di pasaran. Dan kalau saudara ada, silalah ini berhubung dengan Azhar ataupun Siti Farehah. Produk orang-orang kita tu, Rupinah Salman, betul tu promosikan produk orang-orang kita. Nah, saya sentiasa menggalakkan kerana saya ingat apa pesan baginda Rasulullah, pendapatan penghasilan yang terbaik 9/10. 9 daripada 10 adalah menaga perniagaan. Jadi teman-teman berniagalah. Pantun tu, sabar dulu saudara Khairul. Dan sekarang kita masuk bab Salam Impian Moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya akan sentiasa mewawarkan. Biarlah mereka yang berada di kumpulan wang simpanan pekerja itu merasa malu kerana mereka tidak mampu untuk menyantuni kehendak pencarum. Begitu juga pimpinan negara yang berada di anjung kuasa Seri Perdana. Mereka apa salahnya with one stroke of pen bagi arahan pada bank untuk memberi moratorium. Orang nak raya, orang bulan puasa dah tak ada kerja. Dalam keadaan sekarang ni masih lagi mereka tidak mahu degil. Telinga punya pakak kuali semua tu. Apalah salahnya moratorium? Bukan boleh membangkrut pun, tidak. Jadi rakyat tak ada duit nak bayar. Tapi akhirnya rakyat akan berada dalam keresahan. Surat-surat saman daripada lawyer, rumah akan dilelong, kereta, kenderaan akan dirampas. Apalah kenapa mereka melakukan begitu pada rakyat. Baik, saudara. Saya takut kerana dalam keadaan gini sering kali saya katakan kalau apabila pimpinan negara berbelanja tanpa had, negara akan bankrupt. Saya ada dapatan tapi saya ingat malam besok saya nak ulas. Rupa-rupanya tiap-tiap bulan kerajaan berhutang demi hutang. Sebab itulah Perdana Menteri menyatakan bahawa kita sekarang ini wang dah tak ada dah ni, ini kerajaan telah pun berbelanja sebanyak 600 bilion. Cuma kita nak tanya 600 bilion itu ke mana? Itulah keadaannya. Tapi besok saya akan cuba mengulas dan saya santuni sebab saya akan mengumpulkan bahan-bahan yang perlu saya beri pencerahan. Sebab ini bukan boleh buat sembrono ya. Saudara Abdul Ghani, kesian rakyat, begitulah. Saya memang bersimpati. Saya juga rakyat, saudara juga rakyat. Kita ialah rakyat cinta damai. Kita rakyat yang harmonis. Tetapi kita tidak disantuni oleh pimpinan sebagaimana mereka harus menyantuninya. Yang mereka fikirkanlah untuk diri mereka saja. Baik, saudara, tajuk bincang kita malam ini adalah warna-warni politik Melayu. Warna-warni politik Melayu. Dan saya akan santuni beri pencerahan nanti. Tapi sebelum itu, it's okay not to be okay. Saya tak tahulah tu. Kita dengar dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil dia hantar kiriman saya tadi, dia kata komputer dia rosak. Jadi dia cuba mampu menghantar 2 pantun je lagi. Dari 3 lagi tu, kemudianlah dia kata. Untuk 3 hari lah. Jadi untuk 2 hari ini Pak Nazir menyatakan, tumbuh berbuta di tebing daik, pokok berlinda di tanah cerang. Jika kita berbudi baik, ke mana sahaja dipuji orang. Itu boleh mengingatkan kita semua. Kalau kita berbudi baik, orang akan ingat kita, orang akan sayang. Saya kadang-kadang bila begini teringat pesan arwah ibu saya, anak dagang di rantau orang. Baik-baik menjaga budi. Ada lagu tu, anak dagang di rantau orang. Tengang-yang saya lagu tu. Ya. Kemudian kata Pak Nazir lagi, bawa keladi jual di pekan, beli umbut sebagai ganti. Orang berbudi kita lupakan, bagai rambut disimpul mati. Dia tak gunalah. Kalau rambut dah disimpulkan, orang berbudi kita lupakan. Jadi kita harus mengenang budi. Sepatutnya pimpinan negara mengenang budi rakyat. Rakyat meletakkan mereka sebagai pemimpin. Ahli-ahli parlimen dipilih oleh rakyat. Sepatutnya mereka memperjuangkan rakyat. Tapi nampak gayanya tak ada. Itulah saudara. Sebelum saya beri pencerahan ini, saya sekali lagi ingin mengingatkan kepada saudara. Bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube, anda bertanggungjawab atas suntingan yang dibuat. Saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi untuk itu sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Ya. Pihak saya tidak mampu untuk memantau kesemua komen-komen anda. Terima kasih Saudara Syarifuddin Syahari. Sejambak bunga untuk saya. Harum mekar mewangi. Ya.
Pihak saya juga tidak mampu untuk meninjau satu persatu komen-komen. Saya izinkan anda memberi komen untuk kita saling santun menyantun. Kalau saudara ada pandangan, saya santuni, biarlah menggunakan bahasa yang baik. Jangan kita mencerca, maki hamun, mencarut dan sebagainya. Itu bukan bahasa kita. Saudara Abdul Rahim, duit rakyat, duit PN, itulah masalahnya tu. Duit rakyat, duit PN, itu masalahnya. Besok saya akan beri pencerahan. Banyak benda ni, cerita besok ni. Tapi hari ini ada banyak lagi yang perlu saya beri pencerahan. Saudara, sebab itu saya katakan kebajikan rakyat perlu didahului oleh pimpinan. Rakyat perlu disantuni. Saudara, kerana lanjutan moratorium tak ada. Kumpulan wang sebarang pekerja masih lagi membuatkan orang tertunggu-tunggu. Jadi bulan puasa, ini harga barang mencanak. Saudara, harga barang mencanak. Bukan main-main. Saya ini lihat ni malahan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib, dia ada mengirim pada saya, dia kata saya baca ramai minta saya naikkan isu harga barang yang semakin menaik menjelang raya sebab Kerajaan Perikatan Nasional menafikan kenaikan harga tersebut. Dan beliau pun telah membuat semakan dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Ini catatan Datuk Seri Najib yang saya baca ni. Dia kata harga ikan kembung sehingga saat ini sudah RM24 sekilo. Ini kerja gila. Zaman saya dulu harga ikan kembung tu 20 sen sekati. Saya tidak mahulah kita nak kembali kepada zaman kita. Tidaklah, tapi orang kata kalau naik tu pada-padalah, takkan sampai RM24 satu kilo. Bagaimana harga yang lain? Harga ayam pula setinggi RM12 satu kilo. Orang berpuasa, orang nak raya, nak buat rendang dan sebagainya. Harga daging sudah mencecah RM40 satu kilo. Jadi apakah harga-harga ini mau dinafikan oleh pimpinan kerajaan mengatakan tak naik? Ini ada dalam aplikasi Kementerian Perdagangan dan Hak Ehwal Pengguna. Sebab itu, bulan Februari lalu, Datuk Seri Najib telah pun menyatakan, beliau memberi amaran bahawa kadar inflasi akan memuncak kerana Kerajaan Perikatan Nasional tidak mahu mendengar nasihat dan pandangan beliau. Beliau dianggap sebagai musuh. Kerana pada bulan Mac 2020 lalu, Datuk Seri Najib meminta supaya kerajaan meletakkan harga lantai untuk harga minyak tempatan semasa harga minyak dunia menjunam untuk mengelakkan inflasi. Beliau juga meminta Kerajaan Perikatan Nasional supaya jangan tarik keseluruhan diskaun elektrik yang diberikan secara sekaligus. Tapi pandangan beliau tidak didengar. Kerana pada 31 Mac 2021 ini dari trajektori inflasi keseluruhan dijangka meningkat secara sementara melepasi 5.0% pada suku tahun kedua 2021. Astaghfirullahalazim. Macam mana ni? Ini keadaannya. Ini kesannya adalah kesan asas yang rendah daripada harga bahan bakar runcit domestik yang rendah pada suku yang sama tahun 2020 sebelum menyederhana selepas itu. Itu kata Gubernur Bank Negara, Datuk Nur Samsiah Mak Yunus. Jadi akibatnya sekarang ni, rakyatlah yang paling terkesan dengan kenaikan mendadak harga barang di pasaran. Jadi seakan-akan ekonomi negara kita ini sudah jatuh ke kategori stagflation. Stagflation ni kadar yang menjunam. Jamaluddin Muhammad, BNPK terbaik. Ini politik sebentar lagi. Ini kita menyantuni tentang kedudukan barang di pasaran. Begitu juga kata Najib, dia segan untuk mengulas tentang hashtag kerajaan gagal. Tapi hari ini di semua wall menyatakan kerajaan gagal. Kerana menteri-menteri daripada UMNO dan Barisan Nasional dilihat masih menyokong kerajaan yang ada sekarang ni. Jadi keadaannya saudara ya, saya tak tahu nak kata apalah. Dan ini saya menerima satu catatan daripada seorang peguam. Ini peguam muda, dia menghantar daripada saya santuni. Saya nak baca satu-satu sebab yang menulis ini peguam, maka apapun tertakluklah pada dirinya. Iaitu saudara Zul Hazmi Sharif. Dia menghantar pada 16 April 2021. Dia kata, inilah kerajaan paling gila. Astaghfirullahalazim. Beliau berani mengeluarkan kenyataan begitu. Dia kata Perdana Menteri Malaysia dalam kenyataan rasmi yang dimuat naik di laman Facebook menggunakan nama Mahyudin Yassin memaklumkan bahawa selaras dengan Fasal 1 Perkara 43A
Perlembagaan Persekutuan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong telah memperkenankan perlantikan Yang Berhormat Senator Datuk Guan Di Bin Kuhui sebagai Timbalan Menteri Persekutuan. Seterusnya dimaklumkan bahawa beliau dilantik sebagai Timbalan Menteri Pelancongan. Katanya ini kerja gila, lagi tidak munasabah yang dilakukan oleh Perdana Menteri yang turut mengheret ini ke bawah Baginda Tuanku. Kerana alasan peguam tadi itu, dia kata pelantikan dibuat semestinya atas nasihat Perdana Menteri kerana perkara 43A Fasal 1, ini dalam perlembagaan yang berbunyi, yang di Pertuan Agong boleh atas nasihat Perdana Menteri melantik timbalan-timbalan menteri daripada kalangan ahli mana-mana satu majlis parlimen, iaitu Parlimen Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. Tetapi jika sesuatu pelantikan dibuat semasa parlimen terbubar, seseorang yang menjadi ahli Dewan Rakyat yang lepas boleh dilantik tapi tidaklah boleh memegang jawatan selepas permulaan penggal parlimen. Ini kenyataan daripada perlembagaan. Ironinya, kata peguam tadi, Perdana Menteri menggunakan perkara 43A dalam kurungan 1 dalam menasihati ke bawah Duli Tuanku untuk melantik seorang timbalan menteri. Tetapi Perdana Menteri sendiri tertakluk kepada perkara 43 dalam kurungan 2A, iaitu Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi, yang di Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengusikan Jemaah Menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Jadi persoalan sekarang, kata beliau, ketika ini adakah Perdana Menteri masih mendapat kepercayaan majoriti di kalangan ahli Dewan Rakyat? Kerana semua maklum kedudukan Perdana Menteri sekarang dengan penarikan sokongan oleh beberapa orang ahli Dewan Rakyat seperti Gua Musang, Padang Rengas dan Macang, sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat terhadap Perdana Menteri tidak pernah dibuktikan dan diabsahkan di mana-mana dan pada bila-bila masa. Ya, dia kata satu kelebihan yang ada pada Perdana Menteri ialah ordinan darurat. Itu kuasa-kuasa perlu 2021 yang digubal dan diisytiharkan. Kononnya atas keperluan membendung pandemik COVID-19. Tetapi dalam masa yang sama, mempertahankan kuasa sedia ada Perdana Menteri dan Jemaah Menteri walaupun tiada sokongan majoriti. Apa yang ajaibnya, kenapakah perlantikan timbalan menteri baru itu boleh terus menggunakan peruntukan perkara 43A? Sedangkan peruntukan perkara 43 yang lebih penting tidak diendahkan. Inilah kerajaan ada sekarang. Ikut suka dia saja, asalkan terus berkuasa. Perdana Menteri dalam 2-3 hari lalu menyatakan bahawa kerajaan sekarang sudah tidak banyak wang. Dia tahniahlah dia. Tahniah kerana kerajaan banyak membelanjakan wang untuk kebajikan rakyat, katanya. Tapi apa hasilnya? Tidak diketahui apa hasil bantuan kerajaan kepada rakyat. Adakah bantuan itu benar-benar membantu atau sekadar membelanja wang hanya atas terpaksa? Jika kerajaan sudah tidak banyak wang, apa tindakan kerajaan? Berjimat dan ciri wang ataupun terus belanja dan harapkan wang datang sendiri? Beliau bertanya dengan tindakan melantik seorang timbalan menteri yang baru bukan tindakan bijak dan berhemah, dia kata. Jadi kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini mengecilkan jumlah anggota Jemaah Menteri dan timbalan menteri. Tetapi kerajaan khianat hari ini menambah bilangan hingga ada antara mereka langsung tidak dikenali rakyat. Betul. Timbalan menteri yang dilantik itu adalah orang yang kalah. Hilang wang pertaruhan. Cuma dapat 409 undi saja. Jika nama menteri dan timbalan menteri tidak dikenali, adakah kerja mereka diketahui rakyat? Lebih dari itu, adakah benar mereka bekerja untuk rakyat? Jadi jika ada timbalan menteri boleh bercuti keluar negara dengan kelulusan Perdana Menteri selama 55 hari. Apa keperluan lantikan baru itu? Tidakkah ini menambah payroll kerajaan yang sewajarnya digunakan untuk perkara lain? Jadi dia kata, gila apa ni? Sampai bila kita hendak menggila dalam keadaan sebegini? Ini beliau adalah merupakan seorang peguam. Sebab itu saya baca satu persatu. Dan hari ini juga, peninglah saya. Lepas satu-satu ada banyak lagi benda, saudara. Kerana sekarang ni ada 2 iklan judi bertemakan aktiviti sudah pun diambil tindakan oleh pihak polis. Kita cakap tahniah. Cuma harapan kita jangan pula ada kautim. Kerana keberadaan parti PAS dalam Perikatan Nasional nampak gayanya tidak memberi apa-apa arti. Kata nak jaga Islam. Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Melayu Islam. Kononnya penyatuan ummah. Tapi kita melihat saudara yang keluar dalam wall. Hari ini saya terkejut melihat Menteri Besar Terengganu
gambarnya bukanlah gambar yang terbaru, mungkin kemarin ataupun 2 bulan lepas ke, dia bersama dengan Vincent Tan pergi ke Pulau Tioman dan naik kapal. Seorang menteri besar daripada parti PAS yang memperjuangkan Islam boleh bersahabat begitu akrab dengan tokoh judi. Malahan hari jadi pula hari ini mengeluar pula satu kenyataan. Ini memang saya pening. Betul-betul saya pening. Saya kata saya dah agak dah. Dalam keadaan sekarang ni mesti akan banyaklah dalil-dalil yang akan dikeluarkan oleh Tuan Guru Hajadi. Dia kata dalam Facebook dia kata, dalam situasi darurat katanya, pemerintah boleh melakukan tindakan walaupun di luar perintah Al-Quran. Astaghfirullahalazim. Perintah Al-Quran itu boleh dilanggar hanya kerana kedarurat. Ini sengal lah. Yang ini saya betul-betul sengal. Saya terkejut bila baca kenyataan itu. Sebab saya kata, apa lagi nak dikeluarkan oleh Tuan Guru Hajadi ini untuk mewujudkan dalil-dalil supaya saya tak faham. Saya letih memikirkan benda ini. Dan tambah meletihkan saya lagi, hari ini, saudara, 2-3 hari lepas, kita lihat kenyataan daripada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini amat-amat memeranjatkan saya. I'm really surprised. Saya tidak pernah menjangka ini boleh berlaku. Kerana perkara ini bercanggah dengan akta negara. Dr. Mahathir Mohamad mengaku yang dia tidak tahu menahu mengenai dakwaan suami dan anak-anak bekas Gubernur Bank Negara, Zeti Akhtar Aziz, ada menerima wang daripada YNDB ketika dia melantik Zeti menjadi anggota dalam Majlis Penasihat Kerajaan. Dia kata, saya tidak tahu. Memanglah Dr. Mahathir ni kalau ditanya pun tak tahu. Saya tak tahu. Dia kata, saya tidak tahu. Tetapi katanya Zeti menunjukkan prestasi yang baik. Saya tak tahu berkenaan dengan anak dia. Ataupun apa semua tu. Itu hal dia lah dia. Tetapi, dia kata, dia kata memang dia ada berhubung dengan Zeti sejak Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri. Baca betul-betul ya. Dia ada berhubung dengan Zeti sewaktu Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Katanya Zeti tahu mengenai jumlah wang luar biasa di dalam akaun bank Najib. Dan katanya dia mau mengambil tindakan ke atas bekas Perdana Menteri itu, tapi rancangan berkenaan gagal direalisasikan. Ada 2 perkara di sini. Katanya dia nak ambil tindakan, tapi tindakan itu gagal direalisasikan. Artinya seolah-olah sudah ada komplot. Yang kedua, apabila Zeti memberitahu Dr. Mahathir bahawa dia tahu dalam akaun Datuk Najib, bagaimana seorang Gubernur Bank Negara boleh memecahkan rahsia akaun pemilik akaun bank di bawah akta Bafia. This is very serious, saudara. Saudara jangan lupa, satu ketika dulu apabila Rafizi mendedahkan tentang permasalahan, jangan lupa tentang lembu di Kondo. Datuk Syahrizat Jalil punya suami, Datuk Saleh. Dia menyiarkan nombor akaun dan sebagainya. Maka Rafizi dihadapkan ke mahkamah kerana mendedahkan akaun. Akaun tiap-tiap seorang dalam bank, tidak siapa pun boleh mendedahkan. Ia dianggap rahsia. Tetapi bila kenyataan Dr. Mahathir mengatakan Zeti memberitahu dia mendedahkan ada wang dalam akaun Datuk Najib, artinya dia sudah ada intercept kepada akaun bank Datuk Najib dan didedahkan kepada menteri. Ini satu perkara yang amat bercanggah. Saya bukan nak membela, tidak. Tapi saya melihat dari segi sudut perundangan. Kenyataan Zeti ini boleh membawa kepada pelanggaran akta Bafia. Kerana sebagai orang yang utama di bank negara, beliau telah memecahkan rahsia akaun bank seseorang. Mungkin kerana itu suatu laporan polis telah dibuat di Alostar katanya. Saya ada membaca tadi, ada seorang telah pun membuat laporan polis. Mahu supaya Zeti dikenakan tindakan di bawah akta Bafia. Ini keadaannya. Saya baca begitu, saya terkejut. Kenapa benda ini sekarang ni lepas satu timbul? Inilah sekarang ni. Dan sekarang ni bila dia kata bahawa Zeti dan bersama-sama dengan Ketua Polis Negara, bersama dengan SPRM, bersama dengan Peguam Negara, seolah-olah ada satu komplot. Jadi dalam keadaan begini, saya melihat ada 2 perkara. Pertama, ada komplot. Yang kedua,
berlakunya pelanggaran di bawah Akta Bafia. Jadi sebab itu saya melihat laporan The Age yang menyebut ada sejumlah 16.22 juta dolar Amerika dikatakanlah disalurkan ke sebuah firma Singapura iaitu Iron Rhapsody. Laporan itu menyatakan bahawa polis Singapura telah memberitahu Bank Negara pada tahun 2015 dan tahun 2016. Getihnya waktu itu ZT tidak ambil tindakan. Ini keadaan sekarang ni dan kita sudah mula meragui kebenaran. Jadi saudara ini Johari Ismail, kami rakyat Marhain merayu campur tangan Perdana Agong lah. Rakyat dah tak tahan dengan cara pemerintahan PN. Harga barang melambung. Betul. Dan pelanggaran satu demi satu. Jadi katanya bulan lalu Datuk Zainuddin Yaakob daripada Bukit Aman, daripada pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah pun memanggil suami pada Zaiti untuk disiasat. Dan kita mengharaplah Saudara Amir Rizal itulah kena sumpah laknat. Terbongkar lah. Tak, bagi saya, kita nak mencari kebenaran. Kita nak cari kebenaran. Kalau benar salah, hukum tak ada masalah. Saya tidak mahu memberi komen apa-apa berhubung dengan mahkamah. Tetapi bila saya dengar kenyataan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir melalui Malaysia Kini. Bila saya baca 3-4 kali, saya kata Astaghfirullahalazim. Ini sudah melanggar di bawah Akta Bafia. Negara kita adalah negara hukum. Tidak ada sesiapa pun mengatasi undang-undang. No one is above the law. Kita adalah negara yang sentiasa menyantuni kedaulatan undang-undang. Undang-undang yang ada itu perlu dipelihara. Jadi sebab itu kita mengharapkan supaya pihak berkuasa segera menyiasat. Ini kenyataan, bukan kenyataan main-main. Apabila didedahkan, kononnya Dr. Mahathir tahu akaun Datuk Najib. Retinya daripada siapa? Daripada ZT. ZT mana? ZT adalah Gubernur Bank Negara. Bagaimana Bank Negara boleh mendedahkan nombor ke, akaun ke, jumlah ke, berapa ke dalam bank? Itu rahsia peribadi sesiapa. Ini yang kita harap harus dilihat begitu secara tuntas. Kita rakyat cinta damai meminta supaya siasatan khas diadakan terhadap ZT dan juga Dr. Mahathir. Kalau dia kata bohong-bohonglah. Jangan kerana masing-masing ada kebal dari segi undang-undang. Kita tak mahu dari segitu. Begitu juga hari ini, saya walaupun beliau berada dalam parti PBM, saya orang UMNO, tak ada masalah pada saya. Tapi kalau beliau mengeluarkan kenyataan yang saya tengok kepentingan rakyat, kita harus santuni. Iaitu sahabat saya, Senator Zahid Ma'arif. Senator Zahid Ma'arif, dia mewakili Parti Pribumi Bersatu. Dia kata, dia mahu mengulas tentang laporan media mengenai dua orang majikan yang memukul dua orang pengawal keselamatan kerana berpuasa. Dan katanya penjenayah tersebut diberi layanan cukup istimewa. Boleh tampil membuat sidang media khas memohon maaf kepada umat Islam dan Yang di-Pertuan Agong. Pada beliau, dia kata yang salah, pada saya dia kata ini mesej yang salah, dia kata. Dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur perlu menjelaskan kepada rakyat mengapa beliau membenarkan layanan istimewa diberikan kepada suspek ini. Sementara lagi namanya sendiri selaku Ketua Polis Negara ada disebut dan terkait dalam laporan oleh mangsa yang telah pun tular di media sosial. Ini keadaan saudara. Abdul Hamid tidak boleh membisu kerana ketika reman masih belum selesai dan siasatan sedang berjalan, dua anggota polis ditugaskan khas untuk mengiringi suspek bertemu pihak media. Sedangkan apa yang sepatutnya dibuat adalah melengkapkan laporan siasatan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tujuan pendakwaan. Bukan mengiringi dia untuk buat press conference. Jadi dalam keadaan begini, Senator Zahid Ma'arif meminta supaya pihak polis memberi penjelasan. Apakah dengan penyataan minta maaf itu, maka kes jenayah kekerasan yang dilakukan akan ditutup dan suspek berkenaan akan bebas dan selepas itu NFA, non-further actions. Jadi beliau mempersoalkan apakah emas 100 kg dan wang tunai dengan nilai keseluruhan 28.54 juta berserta pistol yang dirampas bakal dipulangkan dan suspek akan kembali dengan bergaya menjalani kehidupan menjalankan aktiviti haramnya. Jika mesej yang cuba disampaikan
pihak polis, maka layanan serupa juga katanya perlu diberikan kepada Datuk Seri Najib. Kerana sehingga kini barangan yang dirampas milik bekas Perdana Menteri terkait dengan siasatan One Malaysia Development tidak dikembalikan oleh pihak polis. Ini kenyataan beliau yang saya perlu santuni. Ini kenyataan daripada Yang Berhormat Senator Muhammad Zahid Ma'arif, iaitu Ahli Dewan Negara. Dan beliau, kedudukan beliau sebagai Ahli Dewan Negara. Sebab itu negara kita ini negara hukum. Saya pening kepala bila saya tengok keadaannya. Politiknya begini. Keadaan dia orang yang diberi kepercayaan sebagai Governor Bank Negara, baru kita tahu. Baru kita tahu adanya persekongkolan. Dan sehingga saat ini Jolo tak dibawa balik. Kita menuntut warga Cita Damai, rakyat mahu pihak polis cari. Takkan tak boleh cari, boleh cari, tak ada masalah. Sebab kita ada hubung baik dengan Interpol. Kita ada menandatangani perjanjian dengan negara-negara lain untuk mau balik. Jadi Mak Yusof beri hukuman yang berat. Saya tak mau campur. Yang itu saya tak mau campur. Sebab itu kalau kita campur, artinya kita melakukan contempt of court. Kita serahkan kepada mahkamah untuk menentukan. Cuma sekarang ini, ada juga pelayar bertanya saya kenapa saya tak komen tentang kenyataan peguam bagi pihak Datuk Seri Najib. Kononnya dia kata ada saksi-saksi, terdapat ada 3 kes yang boleh dinyah daripada perbicaraan kes YNDB Datuk Seri Najib. Saya dengar itu argumen peguam. Mahkamah belum membuat keputusan. Saya tak dapat tengok ada keputusan daripada mahkamah. Jadi mahkamah sedang lagi bersidang. Jadi kita tunggulah keputusan hakim. Saya tak boleh memberi komen sesuatu yang masih lagi dipetikaikan ataupun perbicaraan berjalan di mahkamah. Cuma yang kita tuntut, mana dia Nek Faizal? Kenapa tak bawa Zeti ni ke mahkamah? Kenapa tak bawa Jolo? Janganlah Datuk Najib seorang saja yang dibicarakan. Yang lain macam mana? Saya bukan nak membela, tidak. Kita mau mencari keadilan. Keadilan itu bukan hanya perlu diperkatakan. Justice bukan hanya untuk dilihat. Tetapi ia perlu dilaksanakan. Justice is not only to be seen, but it must be proven to be seen. Jadi dia mesti dilaksanakan secara tuntas. Janganlah ke apa. Saya tak ada apa-apa. Jadi cara mereka melayan mantan Perdana Menteri bagi saya tak sepatutnya lah. Sampai kenakan LHDN 1.7 bilion. Saya dah bercakap lah 3-4 malam dulu. 1.7 bilion tu saudara berapa lori tu duit RM100 tu. Beratur daripada Pelabuhan Kelang sampai Kuala Lumpur pun tak muat. Jadi ini kita melihat adanya pendawan-pendawan terpilih. Bagaimanapun kita serahkanlah kepada pihak berkuasa. Cuma kita menzahirkan apa keadaannya. Yang berkuasa tu pada kerajaan. Ini sebab sekarang ni saya dah berkatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin ni nampak-nampak gayanya dia masih lagi mengikut telunjuk ataupun masih lagi hubung kait dengan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir adalah Perdana Menteri waktu dia Perdana Menteri dulu. Dia adalah I'm the law. Dia itu undang-undang. Kau buat apa pun kalau kau nak sumbat orang, sumbatlah. Itu keadaan dia. Terpulanglah. Okey saudara, itu keadaan negara sekarang ini yang agak merencam pemikiran saya. Saya tentang kejadian apa berlaku pada Izzati itu benar-benar membuat saya terperanjat. Bagaimana seseorang Governor Bank Negara boleh memecahkan rahsia akaun peribadi seseorang. Kalau itu keadaannya negara. Sebab itulah agaknya mungkin pelabur-pelabur dia tak mau datang. Dia kata kerahsiaan itu tak dijaga. Ini keadaan sebenarnya saudara. Saya rasalah. Saya tidak mau menuduh. Okey saudara, kita nak bercakap tentang warna-warni politik negara kita. Kerana sekarang ni kita relax sedikit, kita ada pencerahan untuk kita tahu. Kerana tiba-tiba sekarang ni landscape politik tanah air sudah berubah corak saudara. Dia tak macam dulu. Kalau dulu kita lihat warga kita ni berbondong-bondong, ada pentas politik. Bila disediakan pentas politik, datanglah penceramah yang hebat-hebat. Dulu kita ada macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau dia berceramah memang crowd dia puluhan ribu. Ataupun Saudara Mat Sabu dengan leluconnya, dengan kenyataan-kenyataannya. Kemudian begitu juga Saudara Mahfuz Omar, Dr. Hatta Ramli. Ini beberapa bangkang lah. Kalau daripada DAP, dia orang tak pandai, tak pakar cakap bahasa Melayu. Jadi kita faham dengan tak faham, tapi tidak dilihat sebagai orator. Tapi sekarang dah berubah saudara. Pentas politik sekarang ni bertukar lokasi. Daripada padang ataupun dewan ataupun tempat terbuka, sekarang ni telah beralih kepada media sosial.
Saya melihat bahawa inilah apa yang saya katakan warna-warni politik negara. Mungkin kali ini approach atau stylenya dah tak lagi macam dulu. Dulu merupakan hamburan kata-kata yang diselang-seli dengan jenaka, kemudian ada tepukan gemuruh masa. Bila dengar Nok Ibrahim berucap, saya begitu begini, Mak Sabu pula begitu begini, orang bertepuk tangan. Jadi orang bertumpu. Sekarang tak ada dah. Sekarang dah tak ada. Jadi saya terima kiriman daripada saudara Omar. Dia kata lain hulu, lain parang. Lain dulu, lain sekarang. Bezanya katanya pentas politik media sosial ada yang memberi pencerahan yang diragui antara fakta dan fitnah. Media arus perdana katanya sudah kehilangan integriti kerana berita-berita yang disampaikan hanya dilihat membudik pimpinan. Akhirnya masa bertumpu kepada media sosial. Jadi kalaulah penyampai di media sosial itu banyak menabur fitnah, jawabnya bertambah ruyuplah politik negara kita ni. Saudara Syed Ahmad kalau gagal kena gugur je Datuk Seri Najib tu. Kita bukan pegawai undang-undang lah saudara Syed Ahmad. Kita berlapang dada tunggu sajalah. Saudara Acai Bentayan, mereka penipu. Saya lihat sekarang ni memang gitu keadaannya. Sekarang ni rakyat menimbul persepsi yang bukan-bukan dah sekarang ni. Sekarang ni kebenaran. Sebab itu saya teringat kata-kata almarhum Datuk Harun Idris pada saya dulu. Dia kata, Mal, ingatlah. Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Setiap kali kamu mau mempertahankan kebenaran, kamu membela kebenaran itu, maka setiap kali itulah kamu dilihat salah. Kalau dalam keadaan sekarang ni, kalau nak membela Datuk Najib, waktu itulah saudara akan dilihat salah. Kerana kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, saudara Hashim, Sim, minum. Tak apa, saya pun nak minum dulu. Kemudian kata Mat Otai Harun. Dia kata pembawa Panji UMNO. Ini saudara Mat Otai Harun ni dia hantar kat saya tadi. Dia kata pembawa Panji UMNO sepatutnya kena berani. Dalam media sosial. Nak harapkan menteri dari UMNO, dah nampak dah kata mereka ni sudah jarang pulang ke rumah UMNO. Benar. Ahli-ahli parlimen, menteri-menteri UMNO sekarang ni dah tak nak bercakap pun dah. Dah jarang nak mempertahankan UMNO. Mereka sedang leka dengan jawatan. Mereka sedang leka dengan kursi empuk. Jawatan sebuah menteri. Sedangkan saya dah cakap berkali-kali bahawa mereka sekarang ini berada dalam dunia yang falasi. Dunia yang penuh dengan kepura-puraan. Dan tak lama, ini dah bulan Januari, Februari, Mac, April. Bulan 4. Tinggal 4 bulan lagi. Kalau 4 bulan lagi, kalau ada pilihan raya, saya berkeyakinan, ruyup. Kalau ini berlaku, mereka juga akan hilang jawatan itu. Sebab itu sepatutnya sekarang ni mereka segera balik ke petangga jalan. Ahmad Kamal, anak derhaka si tanggang. Saya tak boleh komen apa yang saudara nak maksudkan anak derhaka tu. Kemudian setelah Awang Jahar dia minta saya komen tentang kes Datuk Seri Najib. Saya tidak boleh memberi komen. Kerana kalau saya beri komen itu, maknanya saya menyanggah ini mahkamah. Cuma saya boleh memberi pencerahan bila saya dengar keadaan begitu, macam tadi, kes Izzati dinyatakan oleh Dr. Mahathir, ini ada pelanggaran. Ini perlu disantun oleh pihak-pihak berkuasa dan juga mereka-mereka pengamal undang-undang. Kerana sekarang ni dah teruk. Saudara Mak Yusof, Barisan Nasional terbaik. Saya sentiasa mengatakan BM terbaik. Tapi Barisan Nasional sedang diusahakan untuk dihapuskan oleh mereka. Kemudian kata Saudara Mahdi Hashim, dia kata melalui media sosial, rakyat lebih mengenali tingkah laku pemimpin. Sama ada yang baik-baik atau buruk. Rakyat tidak lagi mudah ditipu. Ini kebenaran. Hari ini mereka nak memberi ceramah di pentas politik dah tak ada. Dah kurang sambutan. Dan tambah pula dengan COVID sekarang ni tak boleh. Jadi tumpuan kepada media sosial. Tetapi rakyat sudah dapat melihat saban malam, saban waktu, rakyat sudah dapat tahu siapa mereka sebenarnya. Malahan setakat hari ini mereka-mereka yang menjadi menteri pun ramai tak kenal. Sebagaimana apa dinyatakan oleh Peguam Muda tadi. Kegilaan apakah dia mempersoalkan? Kerana dalam keadaan kita susah ni, maka dilantik lagi Timbalan Menteri. Dan hingga saat ini, kita tak dengar lagi kenyataan daripada Perdana Menteri yang mereka telah memotong gaji untuk menzahirkan rasa simpati pada rakyat. Tidak berlaku. Ini yang saya hairan. Dan saya selalu katakan, I cannot brain what happened to our cabinet ministers.
Apakah mereka tidak ada perasaan? Apakah mereka tidak mempunyai keprihatinan melihat keperitan hidup rakyat? Harga barang mencanak, rakyat tiada pekerjaan, saban hari rakyat menjerit, mana kami nak cari pendapatan? Di mana kami nak mengadu sekarang ni? Rakyat terkapai-kapai. Dan pimpinan berpesta dalam kehidupan yang serba santai. Gaji puluhan ribu. Ini keadaan sebenarnya. Dan nak mengharapkan pula kalau Allah nak tegur, kita mengharapkan kalau pimpinan daripada parti PAS yang meletakkan bahawa perjuangan ini kepimpinan melalui Islam itu, ingatkan bolehlah tegur. Tak ada tegur pun. Malahan apa kenyataan yang dikeluarkan, saya pun pening kepala. Kalau kenyataan yang dilihat, satu kenyataan. Macam saya kata tadi, gambar keluar, tular dalam media sosial. Menteri Besar Terengganu boleh naik bot bersama dengan toke judi. Tuhan. Ini keadaannya saudara. Jadi sekarang ni, dalam warna-warni kita sekarang ni, landscape berubah. Approach politik masa kini juga secara maya. Dan rakyat tak boleh lagi mendengar ceramah secara live. Macam dulu, kalau dulu-dululah waktu saya sering berkempen, ini cerita dulu-dulu, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di kawasan-kawasan pedalaman, ada pentas ataupun gunakan lori. Jadi penceramah-ceramah datang. Maka berbondong-bondonglah rakyat di kawasan tersebut untuk mendengar ceramah politik. Macam-macam lah diutarakan. Yang membalun lah. Pakar membalunnya lain tak ada, tentulah brother kita, saudara Mat Sabu dengan Mahfuz Omar. Tapi sekarang dah tak ada benda tu. Kerana perintah larangan COVID. Kan kita berada dalam negara darurat. Dan sekarang ini mereka beralih kepada media sosial. Dan sesuatu yang baiknya pula saya lihat dalam media sosial, sekarang ini dah tak ada lagi dah DAP saja. Tak. Ataupun PKR saja. Tidak. Hari ini sudah ada santunan. Ada wakil daripada UMNO, ada wakil daripada Keadilan, ada wakil daripada PBM. Yang saya lihat. Saya lihat ada Saifuddin bersama, berdebat, ada perdebatan yang saya nampak ada kematangan dalam berpolitik. Jadi cuma approach politik masa kini cara maya. Jadi rakyat pula tu boleh dengar ceramah politik sambil duduk-duduk minum kopi O ataupun makan goreng pisang. Duduk kat anjung rumah tu dengar. Hari ni siapa bercakap? Cuma, warna-warni politik hari ini, pelayar-pelayar perlu faham dan dengar betul-betul. Kerana apakah itu merupakan kenyataan politik atau hanya sekadar lontaran kata-kata. Rakyat sudah tidak mahu lagi dengan retorik politik. Hari ini sebab itu kita melihat pimpinan daripada kabinet, mereka tak ada lagi dah. Menteri PAS dah jadi pakcik agogo tu, saudara Khairul Anwar. Saya tak mau cakap, tak mau campur lah. Itu biarkan mereka. Tetapi hari ini, kita katakan bahawa menteri-menteri tidak lagi ada tempat. Malahan, kalau saudara lihat apa yang berlaku, kalau Perdana Menteri hadir nak buat dalam keputusan pun, maka diserang oleh warganet. Rakyat sudah mula menyatakan. Jadi kebenaran sekarang ni sudah pun menyerlah. Ni jajaran baru, saudara Azmi, Haji Azmin, jajaran baru ni. Betul, jajaran baru politik negara kita. Sekarang ni, saya melihat dari segi apa yang diutarakan dalam perdebatan, dalam alam maya, iaitu isu paling ketara adalah persoalan perlembagaan. Macam saya katakan tadi, peguam, mereka-mereka yang faham tentang perlembagaan, mula memperkatakan tentang perlembagaan. Benda ni ada baiknya, supaya rakyat faham. Dulu pentas politik maki hamun saja. Yakinlah saya akan buat ini, saya akan buat itu. Tapi rakyat tak tahu. Hari ini disertakan perkara berapa dalam perlembagaan. Undang-undangnya macam mana. Jadi, mereka yang nak bagi ceramah melalui media sosial ni, dia kena buat kajian lah. Dia kena baca lah buku perlembagaan. Dulu main hentam kromo aja. Dan yang paling saya lihat yang sekarang ni, yang paling wow dalam internet, boleh katakan buka saja mana adalah persoalan tentang kehidupan rakyat. Kalau ni cak ayam. Sebab menteri cak ayam ni tak beranilah nak muncul. Saya cuba juga berhubung dengan 2-3 orang menteri. Saya kata mari kita buat live. Tak berani dia. Kalau dengan saya memang saya huyup saya kerjakan. Sebab saya akan tanya.
Saya dah berhubung dengan 2-3 orang menteri-menteri daripada UMNO. Dia kata tak apalah, saya sibuk sikit. Tak apalah. Tunggu masalah nanti. Kamu akan saya kerjakan nanti. Kalau anda tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Masa PH, PN, rakyat sudah berani komplain. Sekarang ni rakyat sudah lebih terbuka. Sebab saya menyatakan keadaan ini berlaku kerana rakyat sudah tidak lagi dapat menyimpan perasaan. Kerana mereka hidup susah. Yang saya khawatir satu saja. Yang saya khawatir, saya takut apa berlaku dalam French Revolutions. Revolusi Perancis. Apabila kehidupan rakyat tidak disantuni, maka rakyat bangkit. Ini kekhawatiran saya. Jadi pimpinan negara perlu menyantuni permasalahan ini. Dan jalan yang terbaik bagi saya lah, berkali-kali saya katakan. Kita bukan tak kesian, bukan tak sayang pada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kita menghormati beliau. Cara yang terbaik bagi saya adalah berundur. Itu cara berhemah. Rakyat akan mengenang beliau sebagai Perdana Menteri dalam sejarahnya, walaupun yang paling singkat berada di anjung kuasa di Sri Perdana, rakyat akan menyanjung bahawa beliau adalah seorang Perdana Menteri yang telus dan redha untuk mengundur diri bila melihat keadaan negara dalam keadaan kacir-kacir, menyerahkan kembali kuasa itu kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Wan Rohana, pimpinan negara ada alasan. Itu terpulang pada mereka, Wan. Saya tak boleh nak kata apa. Tapi apa yang saya lihat sekarang ni, corak-corit warna-warni politik hari ini, saya yakinlah bahawa mereka ahli politik akan mendatangi laman-laman web untuk mengutarakan pandangan mereka. Sebab itu saya mengatakan kalau Tan Sri Perdana Menteri, dia sepatutnya bertemulah dengan rakyat melalui laman media sosial. Kalau buat ceramah, saya ingat tak datang. Yang datang tu mungkinlah atas kerah-kerahan pegawai yang dipaksa datang. Tak ada dah. Contohnya apa yang berlaku di Langkawi. Saya lihat di Langkawi, Menteri Pembangunan Luar Bandar dijemput Tun Dr. Mahathir hadir. Memberi pandangan, ceramah dia ke apa ke. Saya tak ada pula saya dengar ceramah dan sebagainya. Tapi yang datang tu sepi. Orang dah tak nak pergi dah. Majlis-majlis dianjurkan oleh pimpinan negara sekarang ni, rakyat sudah tidak mau menyantuni. Saudara Moh Coca-Cola. Mimi, terima kasih. Sebab bagi saya sekarang ni, satu benda yang perlu kita terima hakikat. Dalam melayari laman sosial hari ini, orang yang paling mengungguli, yang mendapat paling banyak respon daripada warga netizen adalah Datuk Seri Najib. Saya dapat 4.3 juta. 4.3 juta warga net, rakyat menyantuni permasalahan yang dilontarkan oleh Datuk Seri Najib. Berbeza dengan Perdana Menteri hari ini. Sebab itu kita lihat semalam, macam saya katakan semalam juga, bila Datuk Najib hadir di Pasar Ramadan. Saya ketawa juga bila dengar Saudara Lokman kata, itu bukan ukurannya. Bagi saya bukan soal ukuran. Tetapi lihat bila Datuk Seri Najib datang saja, saya nampak ada gambar wanita tepuk tangan. Suka. Orang pun ngomong, bosku, riuh rendah suasana Pasar Ramadan ketika itu. Berbeza dengan kehadiran Perdana Menteri. Tak ada siapa pun datang nak salam pun. Jadi Perdana Menteri pula jalan letak tangan ke belakang. Tengok. Terjerit pula lah ada orang penjual air apa semua yang tak jelas. Apa dia kata kita tak jelas lah. Tapi saya melihat kalau dia berani menjerit, melontarkan suara yang menyaring, mestilah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan ada pula di belakang Perdana Menteri, pegawainya ikut. Bagi saya, kalau itulah yang cuba dilakukan oleh pegawainya untuk sebagai build-up image ataupun nak menggambarkan portray image yang baik pada Perdana Menteri, saya rasa itu benda yang salah. Rakyat hari ini tak perlulah Perdana Menteri turun nak tengok ke Pasar Ramadan. Tak payahlah Perdana Menteri nak kacau bubur lambuk. Tak payah nak kacau kawah dodol. Tak perlu. Rakyat tak nak tengok tu. Yang rakyat nak tahu kehidupan kami macam mana. Hidup kami macam mana. Kami tak ada kerja. Pendapatan kami macam mana. Pendapatan negara macam mana. Kenapa negara boleh teruk sekarang ni. Kenapa kita sudah berada dalam kehidupan yang cukup sukar sekarang ini. Sejak Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Ini persoalannya.
Yang rakyat nak tahu. Yang ini perlu ditangani oleh semua menteri-menteri dalam kabinet. Ini perlu. Jangan berdiam diri. Sebab itu tak usahlah nak buat camouflage, nak tunjuk bahawa wakil rakyat nanti turun, kacau dodol, kacau kanji. Tak perlu. Malahan sekarang ni bila menteri turun berjumpa dengan ahli-ahli UMNO, pimpin UMNO di peringkat negeri pun mendapat kutukan. Datuk Hamzah Zainuddin kali ini mau jadi PM ke? Tak tahulah saya, itu masing-masing hal. Khairil Anwar, dari sebelum Ramadan pun rakyat dah ikat perut tu. Saudara Khairil Anwar, ini gambaran kehidupan rakyat yang saban malam saya cuba menyantuni. Saya memberi peringatan pada saudara bahawa kita perlu berjimat cermat. Tapi nak jimat cermat macam mana kalau poket dah kempis sekempis-kempisnya? Apa lagi nak dijimatkan? Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Yang kita mengharapkan, saya harus mengutarakan benda ini supaya pimpinan yang berada di anjung kuasa di sisi perdana, tolonglah dengar rintihan rakyat. Rakyat hidup susah, anda hidup senang lenang, gaji anda besar, rakyat menderita. Jangan biarkan air mata rakyat saban hari keluar. Jangan biarkan rakyat sentiasa menitiskan air mata. Biarlah rakyat itu menangis kerana kegembiraan, bukan kerana kesengsaraan. Nak bagi anak bini makan pun dah susah sekarang ni. Ya, ini keadaannya. Malam besok saya santuni perkara ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita perhatuskan, kita perhalusi satu persatu tentang kedudukan hutang negara yang dilakukan oleh pimpinan. Malam esok, jangan lupa kita berjumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.